Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah maksud hadis ini dari Sunan An-Nasa'i bilangan hadis 3229. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inna indi imra'atan hiya min ahabbin nasi ilayya wa hiya la tamna'u yada lamisin. Qala talliqaha qala la asbiru anha qala istamti' biha. Baik. Hadis ini sememangnya antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Demikian juga ada juga diriwayatkan dari Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain lagi. Para ulama berbeza pandangan. Pertama sekali, para ulama berbeza pandangan tentang darjat hadis ini. Sebahagian ulama berpandangan hadis ini hadis yang daif, manakala sebahagian yang lain beranggapan hadis ini hadis yang sahih. Ulama berbeza pandangan. Apapun katalah kita mengambil pandangan ulama yang mengatakan hadis ini sahih. Mereka pula berbeza pandangan apa yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan pada sebahagian lafaz hadis ini. Pertama, kalau kita tengok dalam hadis ini dinyatakan datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, inna indi imra'atan, sesungguhnya di sisi aku seorang isteri. Maksudnya sesungguhnya isteri aku, kita boleh terjemah sedemikian, sesungguhnya isteri aku hiya min ahabin nas ilayya, dia dari kalangan orang yang paling aku sayang. Wa hiya la tamna'u yada lamisin, akan tapi masalah isteri dia ni, dia tidak menghalang tangan yang menyentuh. La tamna'u yada lamisin, dia tidak menghalang tangan yang menyentuh isteri dia ni. Lafaz ini menyebabkan para ulama berbeza pandangan. Sebahagian para ulama berpandangan yang dimaksudkan di dalam hadis ini iaitulah isteri dia ni seorang yang melakukan perbuatan yang keji sehingga dia akan melayan semua lelaki yang menggoda dia, lebih kurang macam itulah. Sebahagian ulama berpandangan sedemikian. Akan tetapi wallahu taala alam, ramai di kalangan ulama yang mengatakan huraian maksud yang sebegini tidak tepat. Maksud yang sebegini tidak tepat kerana kalaulah perkataan la tamna'u yada lamisin, lelaki itu kata dia tidak menghalang tangan orang yang menyentuh kepada tubuh dia, maknanya dia melakukan zina. Kalau demikianlah perkataannya, maka dia telah melakukan qadhaf kepada isteri dia. Bila melakukan qadhaf, ada hukum hakam yang berkaitan dengan qadhaf. Tapi mustahil ini maksudnya kerana dia bagi tahu kepada Rasulullah tak laksanakan, Rasulullah tak tuntut saksi, dan Rasulullah tidak menuntut dia supaya dia bersumpah mubahalah, tak berlaku mula'anah, tak melakukan sedemikian, menunjukkan bukan itu maksud sebenar dalam hadis ini. Sebahagian itu golongan yang pertama, menunjukkan pandangan yang pertama itu tidak kuat. Pandangan yang pertama itu agak lemah. Yang kedua mengatakan la tamna'u yada lamisin, membawa maksud wanita isteri dia ni tidak menghalang mana-mana orang yang minta sedekah, dia beri sedekah kepada orang tersebut dengan harta suami dia, menyebabkan berlaku kerugian kepada suami dia. Kerana si isteri ni terlalu pemurah sehingga beri habis semua harta suami dia jika ada orang meminta pertolongan, meminta sedekah dan seumpamanya. Itu pandangan yang kedua. Pandangan ini juga agak tidak kuat. Bahkan sebahagian ulama kata cara faham sebegini amat jauh dari bahasa Arab, kerana bahasa Arab tak guna perkataan kiasan dalam bentuk banyak beri harta ni dengan perkataan la tamna'u yada lamisin. Arab tak sebut sedemikian. Wallahu ta'ala a'lam, pandangan yang baik dalam masalah ini iaitulah pandangan yang disebut antaranya oleh As-San'ani di dalam Subulus Salam ketika dia mensyarahkan hadis-hadis di dalam Bulughul Maram. Di dalam kitab dia Subulus Salam, As-San'ani berkata tentang hadis ini, dia berkata al-qawlu bi anna ma'anahu al-fujuru fi ghayatin min al-bu'di. Kata As-San'ani, sesungguhnya pandangan yang mengatakan maksud isteri wanita lelaki tersebut la tamna'u yada lamisin, membawa maksud perempuan itu seorang perempuan yang seorang yang tidak bermaruah, akan menyahut, akan memenuhi permintaan lelaki-lelaki yang lain untuk tidur bersama dengan dia. Kata As-San'ani fi ghayatin minal bu'di, jauh, terlampau jauh
terlampau jauh maksud yang sebegini yang dimaksudkan dalam hadis. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam hadis, kata As-San'ani. Bal la tasihhu liqaulihi ta'ala وحرم ذلك على المؤمنين ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا. Karena mustahil orang mustahil isteri dia apa isteri dia melakukan perzinaan, mustahil, kerana Allah Taala telah mengharamkan seorang lelaki yang beriman mengahwini wanita pelacur. Demikian juga Nabi SAW larang orang lelaki ni dari menjadi seorang yang dayus. Bagaimana kalau betul isteri dia tu melakukan perzinahan, mustahil Nabi biarkan. Kemudian kata As-San'ani, fal aqrab al-mura annaha sahlatul akhlaq. Bahkan kata As-San'ani, yang lebih hampir kepada maksud yang dikehendaki di dalam hadis, itulah wanita isteri dia ni seorang yang sahlatul akhlaq, orang yang mudah dalam banyak urusan. Isteri ni banyak dalam mudah, membuat mudah, menganggap mudah dalam banyak dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan akhlak. Laisa fiha nufurun wa hishmah anil ajanib. Dia tak ada perasaan malu, tidak ada perasaan menjauhkan diri dari orang lelaki yang ajnabi dari dia. Dia orang yang mudah bergaul dengan semua orang. Dia bergaul dengan semua orang sehingga dia tak ada rasa malu dengan lelaki lain, tidak rasa tidak rasa terasing daripada lelaki lain, menyebabkan si suami dia tak suka. Itu maksud hadis ni. La annaha ta'til fahishah, bukan bermaksud dia melakukan zina, kata As-San'ani. Wa kathirun minan nisa wal rijal bihadhihi al-mathabah. Kata As-San'ani, kebanyakan orang perempuan dan orang lelaki ni seperti itulah. Dia rasa tak malu terhadap orang lelaki, tak ada rasa perasaan malu terhadap orang perempuan lain. Demikian juga orang perempuan tidak ada perasaan malu terhadap lelaki lain. Mereka saling rapat sama mereka. Sedangkan sepatutnya yang dituntut ialah kita jangan rapat sangat dengan orang yang tak ada hubungan dengan kita, terutamanya yang berlainan jantina. Itu maksud perkataan As-San'ani ni. Ma'al bu'di minal fahishah, dalam masa yang sama si isteri itu tidak melakukan zina. Walau arada bihi annaha la tamna'u nafsaha minal wiqa'i minal ajanib lakana qadhifan laha. Seperti yang saya sebut tadi, kalaulah dia maksud bukan dia maksud zina, tu dah tentulah satu tuduhan zina kepada suami, kepada isteri dia. Kerana itu Nabi SAW di dalam hadis ni, Nabi kata bila si lelaki tu bagi tahu sikap ataupun akhlak isteri dia agak mesra dengan orang lain ataupun agak rapat dengan lelaki lain, Nabi SAW kata talliqha, Nabi kata ceraikan wanita tersebut, isteri kamu tersebut. Qala, lalu lelaki itu berkata la asbiru anha, akan tetapi aku sayang kepada dia. Dia kata sedemikian. Kemudian Nabi kata istamti' biha, kalau begitu kekalkan dia sebagai isteri dan ambil manfaat daripada apa-apa manfaat yang ada pada isteri kamu yang sedemikian akhlaknya. Itu Nabi hadis ni. Itu maksud hadis ni. Wallahu taala alam. Saya ingat memadai dengan penjelasan ni. Wallahu alam.